أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang kasih yang berbeda hadir sama Tuhan. Kita semua kalian dan para siapa kata-kata nescaya pulang kepada para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon jasa baik dapat memenuhkan ruang-ruang di hadapan bagi memudahkan untuk jemaah yang terkemudian untuk masuk bersama-sama untuk salat Jumaat insya-Allah. Alhamdulillahil qail wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Ibrah Mi'raj, segar sepanjang hayat. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di 5 tempat mendirikan salat: Yathrib, Madian, Tursina, Baitul Laham dan Baitul Maqdis. Singgah di 5 tempat sebagai gambaran awal 5 salat waktu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan para nabi, menunjukkan baginda adalah Sayyidul Anbiya, yakni penghulu para nabi. Dalam perjalanan luar biasa ini, baginda melihat peristiwa berupa ganjaran kepada amal baik dan balasan kepada amal yang buruk, yang menyentuh persoalan iman kepada perkara gaib berkaitan ibadah solat, harta, amanah, tanggungjawab berkaitan anggota manusia, khususnya mulut, dan yang berkaitan tentang wanita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput untuk menerima perintah salat. Asalnya daripada 50 waktu sehari semalam. Atas nasihat Nabi Musa alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali minta dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah kefarduan 5 waktu, tetapi pahalanya tetap 50 waktu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala tahu kita tidak akan mampu melakukan 50 waktu itu. Allah letakkan 50 waktu awalnya supaya kita bersyukur di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menghargainya dan tidak bersyukur. Layak benarlah kepala mereka dihentam dengan batu seperti mana yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihentak kepala mereka, sesungguhnya mereka menjerit kesakitan yang amat dahsyatnya. Namun kesakitan yang dirasai tidak akan membawa kepada kematian, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat ke-13. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Maksudnya, selain dari itu, yakni mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup dengan senang. Orang yang tidak solat, hidupnya di dunia tidak mendapat barakah, tidak pernah bahagia dan tenang, walaupun dia memiliki rumah, kereta dan jawatan yang besar. Di akhirat nanti mereka akan diseksa. Orang yang meninggalkan salat bererti berani melawan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang kafir. Hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus salati. Maksudnya, yang membezakan antara seorang hamba yang mukmin dengan seorang yang kafir iaitu meninggalkan salat. Riwayat Imam Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realitinya ramai orang Islam yang enggan menunaikan salat. Ini antara sebab Allah Subhanahu wa taala murka dan menurunkan balanya. Salat itu syarat sahnya iman. Sekiranya tidak salat, maka amalan-amalan lain akan tergantung dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, peristiwa Mi'raj juga Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan situasi mereka yang memakan daging yang busuk, meninggalkan daging yang elok. Lalu Sayyidina Jibril alaihi salam menerangkan, inilah golongan yang bergelumang dengan zina walaupun telah ada isteri atau suami yang halal. Berzina adalah perbuatan yang keji dan jijik. Orang yang dapat mengawal nafsu daripada melakukan zina memiliki kemuliaan dan mendapat menjaga kehormatan diri sendiri. Dalam Islam, orang yang belum berkahwin jika berzina dikenakan 100 kali sebatan, dan orang yang sudah berkahwin berzina
dikenakan hukum rejam sampai mati. Begitulah besarnya dosa berzina. Apabila berzina dihukumkan haram, maka perkara yang membawa kepada zina juga adalah haram. Agar unsur yang memungkinkan berlakunya zina dapat terhalang dengan segera, seperti kaedah usulul fiqh yang berbunyi sadduz zara'i' wa dar'ul mafasid. Maksudnya iaitu kaedah ini diguna pakai iaitu menutup jalan-jalan yang membawa kepada zina dan tidak melakukan apa-apa perkara yang membawa kepada berlakunya zina. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan keji dan satu jalan yang jahat, yakni jalan yang membawa kepada kerosakan. Muslimin sekalian, hari ini wanita menayangkan aurat melalui Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain aplikasi media sosial. Bahkan yang sangat menduka citakan kita, suami atau ibu bapa pula tidak melarang, malah sesetengahnya berasa bangga tanpa rasa bersalah. Sesungguhnya penzina lelaki dan perempuan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Justru takutlah kepada api neraka yang dengan menjauhi perbuatan maksiat. Didik dan awasilah anak-anak perempuan, anak-anak lelaki, isteri-isteri kita daripada menjadi punca berlakunya zina. Dalam satu riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Mi'raj dalam keadaan sugul di hadapan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sambil menceritakan ada 10 bentuk siksaan kepada wanita yang baginda lihat di dalam neraka. Antaranya adalah kerana mendedahkan aurat, derhaka kepada suami, enggan mandi wajib dan ingkar menunaikan solat. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat golongan berkuku tembaga sedang mencakar muka dan dada mereka, melihat lembu keluar dari lubang yang kecil kemudian cuba masuk tetapi tidak boleh. Inilah antara bentuk siksaan terhadap manusia yang tidak menjaga lidah, bercakap tanpa berfikir dahulu, cakap besar, cakap tidak serupuh bikin, mengumpat, menghasut dan menabur fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan wanita yang berbentuk anjing dan berkepala seperti kepala babi dan badannya seperti badan keldai. Ini gambaran ini adalah siksaan kepada ahli fitnah dan orang yang suka melagakan dan suka berdusta. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan dengan golongan yang bercawat memakan duri-duri kayu, golongan yang berenang di dalam kolam darah sambil memakan batu dan dimakannya dengan paksa. Inilah siksaan kepada mereka yang memakan harta manusia secara haram, termasuklah tidak membayar zakat, merompak, mencuri dan memakan harta orang lain. Ada pula suara perempuan wanita cantik yang memanggil dan menggoda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ujian dunia. Ramai yang terpengaruh dengan dunia kerana hiasan dunia. Tidak peduli halal haram, termasuklah memberi dan mengambil rasuah yang seakan perkara biasa pada hari ini. Akibat rasuah, negara mengalami kerugian, kewibawaan hukum dilumpuhkan dan masyarakat diperbodohkan. Rasuah menjadikan yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Gara-gara rasuah, manusia mengejar kemewahan dan bersikap zalim. Kuasa dapat dibeli dengan wang dan orang yang miskin semakin miskin. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pengajaran daripada khutbah kali ini sebagai pedoman kepada hidup kita adalah yang pertama, pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah suatu peringatan dan amaran kepada kita sepanjang hidup ini. Dua, umat Islam hendaklah sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan menunjukkan bersyukur, redha dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita hendaklah berhati-hati dan waspada dengan dunia yang menjerat kita dengan harta, wanita dan pangkat yang akan menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni dengan memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia lain dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui yakni akan salahnya. Suratul Baqarah ayat 188. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi diri dari perbuatan keji dan maksiat. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلangor سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج ابن المرحوم سلطان سراف الدين عبد العزيز شاه الهاج.
اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد Selangor Tengku Amir Syah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Had في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui Lembaga Zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam negeri Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون